Hai, selamat petang. Okey, sekejap ya. Saya cuba untuk tukarkan background. Sekejap. Kita tiba-tiba kita blur. Bagaimana hendak menukarkan background? Okey, kita nak tukarkan background. Sekejap ya. Sebentar. Okey Jen, lebih jelas tak saya punya ni? Ke tak perlu background? Okey. Jelas. Background okey? Okey je. Okey, selamat petang semua. Okey, sebelum tu saya nak tutup dulu saya punya studio ni. Sekejap ya. Okey. So, hari ini 21 hari bulan 9 2022 dan harga emas hari ini adalah RM263 untuk 1 gram. Okey, apa yang saya nak cerita hari ini? Adalah berita yang kita dengar daripada ataupun yang kita baca daripada newspaper. Contoh dia macam ni ya. Bank Dunia beri amaran kemelesetan ekonomi tahun depan. Okey, kemelesetan ekonomi tu akan berlaku dia kata tahun depan. Jadi hari ini saya akan kongsikan beberapa kita kata tindakan yang boleh kita ambil untuk memastikan bahawa kita dan keluarga kita selamat daripada kemelesetan ekonomi ni. Okey. So actually saya ada sediakan slide di TikTok Studio tapi mungkin line tak berapa clear. Jadi saya pakai TikTok biasa je lah untuk terangkan dekat you all. Okay, first of all sebelum saya nak start, saya nak bagi tahu bahawa newspaper ni bulan ini, minggu ni punya newspaper. Assalamualaikum Datin. Ya, betul tu. Benda ni sebenarnya saya dah dengar daripada ucapan daripada Presiden Jokowi di mana dia menerangkan bahawa diorang dah buat prediction dah. Bank Dunia dah buat prediction dah. Ada berapa negara asalnya yang akan mengalami mula 9 negara yang akan menghadapi kemelesetan ekonomi. Lepas tu dia berganda. So akan lebih banyak negara yang akan mengalami kemelesetan ekonomi. Nah, which is kita pun tak tahu kita negara nombor berapa kan. As a citizen kita tak tahulah kita fall in which category kan. Negara yang mana satu yang bila yang akan jatuh kepada kemelesetan ekonomi ni. Okay, tapi apa yang kita nak kata bahawa walaupun kita tak tahu kita ni akan bila mengalami kemelesetan ekonominya, tapi apa yang kita nak bagi tahu bahawa kita kena bersedia. Okay, kita kena bersedia supaya kita bukanlah kita kata selamat 100% daripada kemelesetan ekonomi. Dah satu dunia dah berlaku kemelesetan ekonomi, kita nak lari mana? Kita bukan boleh pergi planet lain kan? Okey, jadi kalau macam semalam siapa yang ada follow saya punya live, saya ada janji bahawa hari ini saya akan kongsikan buku ni. Okey, kita terbalikkan kejap nanti kan tak boleh baca. Okey, buku ni The Richest Man in Babylon ni, tulisan George Clason. Okay, so dalam buku The Richest Man in Babylon ni, buku ni ditulis lebih kurang 90 tahun lebih kurang 100 tahun lah, 96 tahun macam tu. 96 tahun lepas pada tahun 1926. Okay, dah 96 tahun yang lepas ditulis buku ni. Okay, tapi contoh yang dia berikan sangat relevan untuk kita apply pada hari ini. Especially dalam mendepani kita punya kemelesetan ekonomi. Okay, apa
yang penulis ni tulis, okey, buku ni dia kata dia cerita mengenai Richest Man in Babylon ni lah, which is cerita ni lebih daripada 5,000 tahun yang lepas. Apa yang Richest Man in Babylon ini buat, okay, kita boleh apply pada hari ini, applicable, maksudnya memang sesuai, tak kata obsolete ke apa ke. Okay, saya nak kongsikan. Yang pertama, dia kata saya mahukan pendapatan yang sentiasa mengalir masuk ke dalam dompet saya. Sama ada saya sedang duduk termenung di atas tembok. Tembok tu refer kepada tembok dekat Babylon, sebab waktu ni diorang tengah cerita bagaimana diorang kena jadi buruh paksa untuk buat tembok dekat Babylon. Macam tembok besar Cina tu lah, kaedah je kan. Macam tu lah. Jadi dia kata instead of dia jadi hamba, dia tak nak jadi hamba. Dia nak jadi orang yang bebas, dan dia nak dapat pendapatan yang sentiasa mengalir masuk walaupun dia sedang duduk termenung di atas tembok ataupun dia sedang mengembara jauh. Kalau kita baca ayat ni, kita dah fikir, wow, waktu 5,000 tahun dahulu, waktu zaman Babylon, diorang pun dah nak pendapatan pasif. Apatah lagi kita yang duduk dekat dunia moden, serba moden, yang segala-galanya benda Allah ni ada depan jari kan, ada di hujung jari. Okey, jap kita cari buku. Bagaimana kita nak dapatkan pendapatan yang sentiasa mengalir ni. Kalau untuk PGBO, macam semalam saya ada kongsi, untuk PGBO ni, diorang dah tahu dah dekat mana nak dapat pendapatan yang sentiasa mengalir tu. Dekat mana boleh dapat pendapatan mengalir? Dekat PG Mall. Dekat PG Mall ni, okay, betul, saya mahu ada side income yang berjalan walaupun saya tak kerja sudah. Betul tu, Jen. Okay, yang pertama, rumusan daripada buku The Richest Man in Babylon ni, apa yang saya dapat? Okay, dia kata saya mahu pendapatan yang sentiasa mengalir. Macam mana kita nak dapat sentiasa mengalir? Maksudnya kalau kita tak kerja pun kita dapat pendapatan kan? Okay, kalau sebelum ni kita semua kerja secara aktif, which is kita kerja, kita dapat gaji, kita tak kerja, kita tak dapat gaji. Tapi sekarang ni dekat PG Mall ni, kita boleh buat kerja sekali je. Maksudnya, kita introduce dekat orang untuk gunakan perkhidmatan PG Mall ini untuk membeli barang. Tak kisahlah barang tu barang emas boleh, buku boleh, pampers boleh, susu boleh, semualah boleh. Daripada pembelian yang mereka lakukan itu, automatically kita pun akan dapat side income ataupun yang kita kenali sebagai cashback. Okay, so kalau you all kata buku The Richest Man in Babylon ni dia dah ketinggalan zaman, sebenarnya dia masih lagi valid untuk zaman sekarang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, nasihat yang saya perolehi daripada buku The Richest Man in Babylon ni, dia kata walau sedikit mana pun pendapatan kamu mesti simpan. Okey, berapa nak kena simpan? Sebelum ni kalau kita dengar, pakar-pakar kita akan cakap 10%, 20%, 50% kan? Kalau yang dah bersama dengan public goal, biasanya kita dah tahu dah siapa yang cakap 10%, siapa yang cakap 20%, siapa cakap 50%. Contoh dia macam tu kan. Okay, tapi dalam buku ni dia very simple. Dia kata anda mesti simpan 1/10 daripada pendapatan. Okay, 10% lah kan maksudnya. Kalau kita 10% tu biasanya Tuan Azizi Ali yang sebut. Mana buku Tuan Azizi Ali ni? Okay, ni Tuan Azizi Ali lah. Kita tengok dulu dia punya tuan dia, penulis dia, Tuan Azizi Ali. Okay, so Tuan Azizi Ali pun dia kata 10% daripada pendapatan kita simpan. Okay, tu kita sebut simpan dulu Okey, dia kata bayar diri kamu dahulu, jangan beli baju yang lebih daripada pendapatan, jangan beli kasut yang lebih daripada apa yang patut kamu bayar. Okey, so benda ni bukan hari ni kita kata hidup di bawah kemampuan kan kita selalu sebut sekarang kan. Okey, tapi benda ni dia dah tulis sejak 5,000 tahun dahulu pun dia dah kata dah. Okey, sedikit mana pun pendapatan kamu kena simpan 1/10 daripadanya.
Okay, simpan 1/10 means 10%. Lepas tu jangan belanja melebihi pendapatan yang kamu effort lah. Maksudnya kalau tak boleh, not affordable, tak boleh belilah. Kalau contohnya kan sekarang ni macam menjadi terima kasih yang bagi like. You all boleh share saya punya live ni supaya lebih ramai orang yang dapat information daripada apa yang saya kongsikan. Terima kasih Nurul. Okey. Contoh kan, kalau kita sekarang ni kan muda-mudi, remaja-remaji, dia suka nak beli iPhone yang latest sampai buat pinjaman. Which is benda tu, you cuma tertarik benda tu nak pakai sekejap je. Okay? Dan you pakai pun bukan untuk dapat pendapatan balik semula. Maksud dia macam tu, you just nak show off je, nak kata I ada iPhone latest. Okay, tapi kalau you memang guna iPhone latest tu untuk generate income, tak ada masalah, you takkan terbeban. Tapi kalau you saja untuk lifestyle, you akan terbeban. So patah balik dekat buku ni, dia kata jangan beli kasut ataupun baju yang melebihi apa yang kamu mampu bayar. So dalam buku ni disebut kasut dengan baju lah, sebab zaman dulu mungkin kasut dan baju itu yang paling glamour kan. Zaman sekarang of course lah handphone, kereta, benda yang macam tu lah kita boleh relate kan. Okay, so kita dah dapat dua perkara yang kita kongsi daripada buku ni. Perkara yang ketiga, dia kata belajar untuk menerima nasihat daripada orang yang berpengalaman. Okay, so mungkin you all kata, dia cakap macam tu, bacalah dia berpengalaman. Okay, saya pun menerima nasihat daripada orang yang berpengalaman juga. Contohnya, okay, macam saya suka baca buku kan. Jadi saya baca buku daripada, contohnya macam ni kan. Kalau kita sebut pasal PG Mall ni, orang yang berpengalamannya Cik Jun. So dia berpengalaman dan dia tulis buku dan saya baca buku lah. Okay, kemudian contohnya, okay, Tuan Azizi Ali. Okay, mentor keuangan nombor 1 dekat Malaysia, yang which is 24 hari bulan ni kita ada private webinar dengan Tuan Azizi Ali. Siapa yang berminat untuk join boleh je contact saya untuk kita join sama-sama bagaimana nak jadi jutawan dan kekal jutawan. Okey, so yang ini kita pun berguru dengan Tuan Azizi Ali. Okey, kemudian kita ada juga macam ni kan, buku Kak Lopa Nak Kaya 1000 Daya. So apa yang Kak Lopa hadapi, dia tulis dalam buku ni, saya baca. So maksudnya betul lah dia kata kita mendengar nasihat daripada orang yang layak memberi nasihat berdasarkan pengalaman mereka. Okay, pengalaman tu pengalaman yang diorang hadapi. Macam saya menyampaikan balik lah dekat apa yang you all apa yang saya baca, saya sampaikan balik. Mungkin you all tak semua orang dapat baca buku ni kan. Ada setengah-setengah buku mungkin dah out of stock, tak boleh nak baca. Jadi saya sampaikan balik semula lah. Okay, kemudian macam contoh dia macam ni, Why We Want You to Be Rich. Okay, yang ditulis oleh Donald Trump dengan Robert Kiyosaki. So kenapa kita nak kena kaya? Nak kena kaya tu saya pernah baca, ada satu orang dia komen, dia cakap macam ni, kenapa kita nak kaya? Kaya ni susah. Okay, kita fikir macam ni. Okay, orang kaya je yang bayar zakat, dan zakat itu sebahagian daripada apa yang kita kena keluarkan. So kalau kita miskin, kita tak keluarkan zakat. Itu beza antara orang kaya dengan orang miskin. Okay, so nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Terpulang dekat you all lah. Okay, kemudian lagi kejap contoh. Bila kita kata kita kena berbelanja kurang daripada pendapatan kita, so kita tak nak ada hutang lah kan. Maksudnya kalau kita berbelanja lebih daripada apa yang kita ada, so kita akan hutang. So macam mana kita nak bebas hutang? Baca buku Tuan Zulkifli Syafi'i ni. So maksudnya betul lah buku ni cakap. Mana bukunya? Banyak buku ni. Okay, betul lah buku ni kata kalau kita nak dapat information ataupun kita nak dapat nasihat, kita dapatkan daripada orang yang berpengalaman. Okay, terima kasih Ella Nazila follow saya. Okey, anda boleh share supaya ramai lagi kawan-kawan yang dapat information daripada apa yang saya kongsikan. Ini adalah perkongsian bagaimana Bank Dunia memberi amaran mengenai kemelesetan ekonomi yang akan berlaku pada tahun depan. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Okey, kemudian seterusnya dia kata
Jadikan emas bekerja untuk kamu. Pada zaman dahulu, 5,000 tahun dahulu, orang yang memberi pinjam, dia bukan along lah, dia memberi pinjam lah kan. Orang yang memberi pinjam ni, dia beri pinjam dalam bentuk emas. Waktu dekat Babylon ni di situ, dia beri pinjam dalam bentuk emas, perak, tembaga dan sebagainya lah. So bila you nak bayar balik, you akan bayar balik dalam bentuk emas, perak dan tembaga lah. Berapa banyak yang you pinjam, itu yang you kena bayar. Okay, so dia kata sekiranya saya tanya soalan ni kepada you all lah, kepada 10 mata yang memandang dekat sini. Okay, siapa nak jawab boleh type. Okay, sekiranya anda diberikan pilihan antara emas dengan ilmu. Okay, mana ilmu? Sekejap mana ilmu, mana emas? Okay, kita cari dulu. Kita cari dulu emas. Okay, antara emas dengan ilmu. Ilmu tu buku lah. Okay, yang mana yang menjadi pilihan? Jenny Fine, anda pilih yang mana? Datin Maznah pilih yang mana? Suhana Subahir pilih yang mana? Pilih dua-dua. Jenny Fine kata pilih dua-dua. Cik Manja kata pilih ilmu. Okey, dia tak ada jawapan betul, dia tak ada jawapan salah. Cumanya dalam buku ni, apa yang dia kongsikan, okey, dia kata sekiranya mereka abaikan ilmu dan bazirkan emas, esok mereka akan menyalak kerana kehabisan emas. So maksudnya ilmu dengan emas, betul lah kata Jen, ilmu dengan emas dua-dua kena ada. Okey, Cik Manja pun betul, ilmu kena ada. Ilmu kena ada, baru emas ni boleh selamat. Kalau kita ada emas, tak ada ilmu, okay, contoh kita ada emas, lepas tu kita tak ada ilmu. So apa yang kita nak buat dekat emas ni? Mungkin hari ni saya terus jual emas ni, sedangkan kita kita tak tahulah, contohnya kan, kita tak tahu hari ini harga emas turun, contoh dia macam tu. So kita jual sebab kita tak tahu, tak ada ilmu. So untung ke rugi? Rugi, tak pasal-pasal kan. Tak pasal-pasal, kita rugi. Jadi kita simpan emas ni sebab kita nak untung. Ya betul Wahidah, kita pilih dua-dua. Okey, kita ada ilmu dan kita ada emas. Sebab tu saya selalu cakap, kalau nak simpan emas, simpan dengan ilmu. Walaupun simpan emas ni, simpan saja-saja pun kita boleh untung. Tapi kalau kita simpan dengan ilmu, kita akan jadi lebih untung. Okay, contoh, bagaimanakah simpan saja-saja boleh untung? Sekejap simpan saja-saja boleh untung. Rindu kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, contoh yang ini simpan saja-saja, pakai saja-saja pun untung. Contoh, saya beli 10 tahun lepas, mungkin harganya berapa? Mungkinlah RM100 segram. Contoh korang boleh google lah berapa harga sebenar, saya sebut je. Okey, contoh 10 tahun lepas mungkin RM100 1 gram. Hari ni jadi RM200 1 gram. Saja-saja je beli. Untung tak? Untung. Lepas kita simpan selama 10 tahun, dah mahal rupanya. Terima kasih Rindu follow saya. Okey, itu maksudnya simpan saja-saja. Tapi kalau simpan dengan ilmu, yang ini contohnya simpan dengan ilmu. Sebab apa? Instead of saya nak simpan barang kemas, saya simpan emas pelaburan. Sebab saya ada ilmu, saya tahu emas pelaburan 3 kali ganda atau 4 kali ganda lebih cepat untung daripada emas barang kemas. Sebab barang kemas ni spread dia lebih tinggi. Yang ini spreadnya rendah saja. So maksudnya kita dah ada knowledge dan kita akan jadi lebih untung. Okey, sebab tu dalam buku ni dia tanya, sekiranya diberi pilihan sama ada ilmu ataupun emas, yang manakah menjadi pilihan anda? Kalau anda kata anda abaikan ilmu dan bazirkan emas, so anda akan menyalak kerana kehabisan emas. Emas tu contoh kalau kita gadai ke tanpa ilmu, lepas tu kita biar je, sekali kena lelong, habis emas. Tak pasal-pasal. Contoh dia macam tu. Okay, so nampak Okey, seterusnya saya suka ayat ni. Okey, saya tulis ayat ni, saya baca balik Dia kata, tawaran gila-gila yang mengujakan sering datang kepada mereka yang baru memiliki emas.
Ulang balik. Tawaran gila-gila yang mengujakan sering datang kepada mereka yang baru memiliki emas. Tawaran itu seolah-olah mempunyai kuasa ajaib yang mampu mengurniakan harta yang dilabur itu dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Tetapi kamu perlu tahu yang mereka tahu risiko yang menanti di sebalik setiap rancangan bagi mendapat kekayaan dalam sekelip mata. Mungkin anda pernah dengar kekayaan orang simpan 1 gram dapat 10 gram ke, which is mungkin kita boleh fikir dengan logik akal macam tak logik. So berhati-hatilah. Rindu tanya, boleh tanya tak jika ada public gold tapi tak ada simpan dan saya cuma beli dinar untuk 9 simpan sendiri, boleh? Apa tu jika boleh tanya tak jika ada public gold tapi tak ada simpan, saya cuma beli dinar untuk apa tu, account gap ke apa? Saya kurang faham ayat Cik Rindu. Jika ada public gold, maksudnya penyimpan emas dekat public gold lah, tapi tak ada simpan dalam account gap. Okey. Saya cuma beli dinar untuk simpan sendiri. Boleh, tak ada masalah. Dekat public gold ni, kita ada 2 cara untuk beli emas. Cara pertama, kita bayar duit, dapat emas. Cara yang kedua, kita kumpul gram, dah banyak gram baru kita keluarkan. Yang itu dalam account gap. Kalau yang kita bagi duit ni ada 2 cara juga. Satu kita bayar full, satu kita bayar secara bulanan. So kalau cik kata cik nak yang bayar bulanan, contohlah nak beli 1 dinar. Tapi tak ada duit 1,200 sekelepuk, tapi nak bayar setiap bulan. Contoh bayar 120. Apa kat mata saya ni? 120. Oh, wap. Dia 120 sampai 10 bulan. Lepas tu habis bayar, emas akan diposkan ke rumah. Okey. Kemudian kalau contohnya, biasanya account gap ni untuk orang yang dia tak ada kemampuan untuk beli emas sekaligus. Contohnya mungkin dia adalah student, ataupun dia adalah suri rumah, ataupun dia mungkin pekerja yang tidak mempunyai pendapatan tetap, ataupun dia adalah pelajar universiti, kan? Jadi dia bekerja tapi dia tak ada pendapatan tetap, tapi dia nak ada simpanan emas. So dia bolehlah simpan sikit-sikit serendah RM100 dekat account gap. Macam itulah Cik Rindu. Tapi kalau Cik Rindu belum ada account gap, maksudnya belum ada PG code, bolehlah daftar secara percuma. Saya akan bantu. Boleh klik link dekat TikTok, link dekat profil, kemudian untuk saya bantu. Okey, kita sambung lagi ya. Okey, seterusnya. Tadi kita kata tawaran gila-gila yang mengujakan sering datang kepada orang yang baru kenal emas. Sedangkan kalau kita dah beli emas, kita dah tahu dah emas tu macam mana, kita tahu beli emas dapat emas. Betul. Beli emas 10 gram dapat emas 10 gram lah. Pernah tak beli emas, contohlah gelang ni 10 gram. Beli gelang ni 10 gram, lepas 2-3 hari gelang tu dia jadi banyak. Pernah tak? Tak pernah kan? Dia beranak sendiri. Pernah tak? Tak pernah kan? So maksudnya kita kena ada satu benda yang kita faham lah. Bila kita tak faham, orang akan senang untuk manipulate kita. Okey, kita tak tahu risiko. Kita hanya dijanjikan dengan keuntungan-keuntungan bulan dan bintang, tapi kita tak tahu risiko. Kita tak faham. Bila kita tak faham, akan ada jadi masalah dekat kita lah. Okey, so emas ni dia kata memberikan tanggungjawab dan kedudukan yang berbeza kepada setiap orang. Ada orang kata takut simpan emas, takut hilang. Ada orang kata, saya suka simpan emas, itu lambang kekayaan saya. So, kalau you takut nak simpan emas, emas pun takut nak duduk dengan you. Kalau you kata you suka simpan emas, emas pun suka nak duduk dengan you. Faham tak maksud dia macam tu? So, dia based on you punya, kalau you rasa, saya kena simpan emas. Sebab apa? Sebab ni.
Bank Dunia memberi amaran kemelesetan ekonomi pada tahun depan. Sebenarnya kemelesetan ekonomi ni bukan tahun depan, sekarang pun dah rasa. Okay, cumanya mungkin ada je setengah-setengah pihak yang dia tulis macam ni pula. Kemelesetan ekonomi, Malaysia tidak terjejas. Macam mana pula Malaysia tak terjejas sedangkan satu dunia terjejas, Malaysia tak terjejas? Macam dia perempuan di bawah lindungan bulan, lindungan Kaabah pula kan, tiba-tiba. Okay, so maksud dia macam itulah. So kalau dia dah kata Bank Dunia beri amaran, so maksudnya satu dunia yang akan mengalami kemelesetan ekonomi, tidak terlepas Malaysia. Malaysia pun kena sekali. So kalau you all take it easy, take it easy, relax. Malaysia tak terjejas kot. Ada je, you all boleh google je yang kemelesetan ekonomi Malaysia tak terjejas. Google sekarang, you all akan nampak ada je berita tu. Bila dia kata Malaysia tak terjejas, so maksudnya kita boleh huri-huri ke? Tak. Okay, jangan fikir macam tu. Dan kalau you all tengok pun bagaimana ringgit semakin hari semakin turun. So saya okay, ringgit semakin hari semakin turun itu pun you all boleh tengok berita lah. Setiap hari bagaimana dia semakin menurun dan apa kesan dia kepada kita. Malas nak cakap. Okey, seterusnya. Hari ni turun lagi. Ya, betul. Okey, berita tu pagi-pagi lagi buka mata, buka je newspaper pagi-pagi dah tulis dah. Okey, Sajat pun simpan emas. Ya, betul. Ni kan saya tahu ramai je yang suka tengok Sajat punya live kan. Saya pun tengok Sajat punya live. Apa Sajat cakap? Sajat kata Sajat setiap bulan sewaktu dia masih waktu dekat Malaysia, masih berkejaya dekat Malaysia, dia simpan satu bulan 100 gram. Lepas tu dia semasa dia melarikan diri, dia membawa 4 kilogram emas. Okay, that's why dia boleh survive walaupun dekat mana kita berada. Okay, sebab emas ni dia tak ada warga negara. Tak kata emas public gold ni dekat Malaysia, hanya kat Malaysia je laku. Tak, kau bawa lah pergi negara mana pun as long as ketulinan dia adalah 999.9. So dia tetap emas. Dia timbang je berapa berat, itulah tu dia punya duit yang kita dapat. Dan emas ni stable tau. Maksud dia stable, kat negara mana pun kita pergi, kita bawa emas, kita akan dapat benda yang sama. Contoh yang paling mudah adalah bila kita ada 1 dinar, kita jual dekat negara mana-mana pun, kita akan dapat beli seekor kambing. So itu dia punya contoh mudah lah. Mudah, relevan nak kena ni. Sebab saya dah pernah tanya dah kawan saya yang dekat Indonesia, saya tanya 1 dinar berapa? 1 dinar dia kata berapa? 4 juta ke 3 juta lah macam tu. Okay, lepas tu saya tanya 1 ekor kambing berapa, pun samalah lebih kurang harganya macam tu. So maksudnya itu dekat Indonesia. Dekat India pun sama, dekat mana-mana lah sama. Kat kutub utara, kutub selatan. Sebab emas ni dia stable. Emas ni dia stable dari segi nilai dia. Dia tak macam duit. Kalau kita bawa duit ni, contoh kan, kita bawa duit ni, kita bawa pergi Singapore, lain harga dia, lain benda yang kita dapat bila kita convert. Bila kita bawa pergi US, lain pula yang kita dapat. Kita bawa pergi Indon, lain pula yang kita dapat. So maksudnya duit ni dia tak stable nilai dia berbanding dengan emas. Emas you boleh bawa pergi mana je, so dia akan stable dia punya nilai. Sambil-sambil you all leka dengan saya membebel ni, bolehlah tap-tap screen. Okay, tap-tap screen sikit. Okay, so lepas tu saya suka contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya dia kata, sekiranya kamu mahu membantu kawan, jangan sampai kamu terpaksa memikul beban kerana kawan kamu. Zaman sekarang ni ramai orang yang dia suka membantu. Okay, tapi dia membantu orang, tapi dia macam umpama lilin yang membakar, menerangi sekeliling, dia sendiri terbakar. Okay, berapa ramai orang yang kita nampak macam tu kan, sebab dia dah tak boleh nak beza dah. Aku ni tolong kawan aku ke tolong aku, kalau aku tak tolong kawan aku nanti putus pula kawan. Contoh dia macam tu kan. So buku ni dah tulis dah. Dia kata kalau kita nak bantu kawan, pastikan jangan sampai dia membebankan kita. Okay, dan dia kata, ini pun saya suka. Dia kata, jangan kamu terpedaya dengan pendapat kurang cerdik yang memaksa kamu mengamanahkan harta kamu kepada mereka. Okey, kita ada harta. Okey, contohlah ada emas. Lepas tu kita nak suruh orang manage emas kita. Itu adalah satu perkara yang kurang cerdik. Contohnya
uruskanlah kau jadi manager fund kepada aku punya harta. Contoh dia macam tu. Sedangkan orang yang uruskan tu kita pun tak tahu sama ada dia betul ke tak betul ke. Kan contoh dia macam tu. Okey, so dia kata emas ni boleh terlepas sekiranya kita uruskan dengan tidak mahir. Okey, dia kata lebih baik daripada kita suruh orang uruskan kita punya emas ni, lebih baik kita uruskan sendiri. Kita yang uruskan sendiri emas kita ni berbanding kita suruh orang yang uruskan. Okey, sebab apa? Sebab kita tak tahu orang tu dapat emas lari ke apa ke kan. Lebih baik kita sendiri yang guna emas kita ni. Okey, so itu adalah apa yang saya langsaikan, apa saya punya janji semalam. Siapa yang ada dekat live saya semalam, saya janji saya nak kongsikan poin menarik dalam buku ni. So saya dah kongsikan 8 poin menarik dalam buku ni. Okey, kemudian kita ni nak cerita pasal ni kemelesetan ekonomi ni. Apakah tindakan yang kita boleh ambil dalam mendepani kemelesetan ekonomi? Yang pertama adalah kita kena cukupkan kita punya simpanan mengikut bulan gaji. Contohnya kita ada 3 bulan gaji, kita ada 6 bulan gaji, kita ada 12 bulan gaji, kita ada 24 bulan gaji. Okey, untuk orang yang baru kerja hari ini, so janganlah tergopoh-gapah nak terus ada 3 bulan gaji. Memang tak adalah, kau baru 1 bulan kerja kau nak ada 3 bulan gaji, macam mana? Okey, anda boleh mula simpan sedikit-sedikit. Pastikan macam tadi kita kata, simpan 1/10 daripada pendapatan itu. Okey, maksud simpan tu, simpan dan tak guna tau. Okey, kalau kita baca buku ni, dia cakap duit yang kita simpan 1/10 tu kita simpan dan tak guna langsung. Barulah lepas tu kita boleh kaya. Bukan kita simpan hari ni, bulan depan kita ambil balik. Bila masa kita nak kaya kalau macam tu? Istilah kaya tu bukanlah terus jadi jutawan. Tak, maksudnya bagaimana kita nak pastikan kita punya kekayaan, nak cakap apa? Duit tu bertambah lah, maksudnya gitulah. Macam mana kita nak pastikan duit kita bertambah? Kalau contohnya, okey, simpan RM100, contoh, simpan RM100, ambil RM50. Lepas tu simpan lagi. Lepas tu ambil lagi, simpan lagi. Macam tu, bila masa benda tu tak bertambah. Okey, dia hanya kekal je macam tu. Jadi apa yang dalam buku ni cakap, mula-mula kita kena simpan benda yang kita tak akan ambil supaya benda tu bertambah. Contohnya, okey, tahun ni aku punya pendapatan yang aku dah simpan RM10,000 contohnya. Tahun depan dia jadi RM20,000. Tahun lagi satu dia jadi RM30,000. Dia semakin macam tu. Dia bukan tu hari RM10,000 sekarang dah tinggal RM8,000. Bukan macam tu. Okey, yang duit yang kita pakai, yang kita simpan tu memang kita takkan pakai supaya kekayaan kita bertambah. Saya guna istilah kekayaan lah. Habis nak guna perkataan apa supaya duit bertambah? Boleh lah, cumanya nak bagi faham. Okey, contohnya kalau tahun ni kita dapat simpan 1 dinar, tahun depan dah jadi 2 dinar, tahun lagi satu, contohlah setiap tahun kita simpan 1 dinar, contohlah buat APP 10. Okey, setiap bulan lebih kurang 120 macam tu kan. Jadi tahun ni kita boleh simpan 1 dinar, tahun depan kita simpan lagi 1 dinar. So kekayaan kita dah jadi 2 dinar. Lepas tu tahun lagi satu kita simpan lagi 1 dinar, dia dah jadi 3 dinar. So emas tu semakin bertambah. Tu maksud dia menyimpan, bukan simpan untuk diambil. Simpan memang takkan pakai supaya kekayaan kita bertambah. Kalau tak, macam mana nak jadi jutawan? Contoh, okey, hidup oleh kata simpan 1 dinar boleh jadi jutawan. Tak, step by step lah gitu. Okey, kemudian dia kata 7/10, okey, 1/10 kita simpan. Itu sebagai hak kita yang kita takkan pakai. 7/10 kita share dengan kita punya life partner untuk menyara kehidupan. Contoh untuk anak-anak dan sebagainya. Setahun jika mampu buat 1 dinar, 1 dinar. Betul. Okey, kemudian 2/10 lagi kita bayar hutang. Okey, 1/10 maksudnya 10% tu simpan. Simpan tu memang takkan pakai. 2/10 ataupun 20% tu untuk bayar hutang. Dan 7/10 tu untuk kelangsungan hidup. Okey, nak banyak tak 7/10? Banyak kan? Tapi kita nampak banyak kan? Kita lupa yang 1/10 tu pun kita tak boleh buat.
Ramai orang yang tidak menyimpan 1/10 daripada pendapatan dia sebab dia rasa macam banyak. Contoh, kalau gaji dia 1,000, dia nak simpan 100. 100 tu dia nak simpan pun dia rasa susah. Tapi dia nak spend 70% tu easily. Sebab dia kata dia banyak komitmen dan sebagainya. So, kalau dia ikut buku ni, dia kata dia simpan 1/10. 1/10 tu simpan yang memang tidak akan pakai. 2/10 untuk bayar hutang. 7/10 untuk kelangsungan hidup. Okey. Kemudian, yang kedua, dia kata dapatkan sumber pendapatan sampingan. Macam tadi, you all kata, penat lah Mona, saya dah kerja 7 pagi sampai 7 malam. Lepas tu kau nak suruh aku kerja pula, buat pendapatan sampingan lah, apa benda lah. Kau ingat aku lembu ke nak kerja? Okey, kalau kita tak nak kerja yang macam tu, kita boleh kerja yang macam ni. Membina income sambil shopping. So, kita kongsikan link-link dekat PG Mall ni supaya orang lain shopping. Dan ingat, shopping tu bukan shopping suka-suki tau. Shopping tu, kita shopping lah barang yang selalu kita beli dekat pasar raya dekat sebelah rumah kita tu. Kita gantilah dekat online shopping. Kita beli, contohnya kalau dulu anak kita pakai Pampers, kita beli dekat Family Store contoh. Okay, ataupun kita beli kat Pasar Raya Maju contoh, ataupun kita beli dekat Maiden contoh. Tapi sekarang kita beli juga dekat Maiden, tapi Maiden tu duduk dalam PG Mall. Okay, so apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat cashback. Lepas tu kita kongsi dekat orang. Kalau Jen kata suka beli buku, boleh beli buku juga. Apa benda lah korang nak beli, boleh je cari dekat PG Mall ni. Macam saya beli Pampers, saya beli susu, saya beli Milo, saya beli buku. Apa lagi, saya beli drawer, saya beli permainan anak. Benda yang kita nak beli tapi kita tak payah keluar rumah, kita just beli secara online. Okey, itu yang kedua. Dapatkan sumber pendapatan sampingan. So, pendapatan sampingan yang paling mudah adalah dengan menggunakan PG Mall. PG Mall ni betul kata Jen, tak payah nak simpan stok. Kita bagi link je. Kita kongsi link sahaja ya. Macam kaedahnya kita affiliate, tapi kita tak perlu ada modal. Kita hanya nak kata dropship pun macam tu lah lebih kurang. Maksudnya kita tak perlu nak ada modal. Kita hanya suruh diorang beli melalui link tersebut dan diorang beli, dan diorang pun beli barang yang diorang biasa beli. Saya tak suruh you all beli rumah dekat PG Mall, atau beli kereta, atau beli motor dekat PG Mall. Tak, you belilah benda yang you all nak makan hari-hari. Susu ke, Milo ke, kopi ke, pencuci muka ke, shampoo ke, berus gigi, ubat gigi itu konsepnya. Okey, kita tukarkan platform shopping kita. Selalu kita pergi mall, sekarang kita pergi dekat PG Mall. Okey, yang ketiga, cuba langsaikan hutang. Okey, senang nak cakap. Beli Maggi pun boleh. Ya betul, beli Maggi pun boleh. Okey, kita kata cuba langsaikan hutang. Okey, macam mana nak langsaikan hutang? Dekat dalam buku ni, Misi Bebas Hutang, ada banyak cara yang dibincangkan bagaimana untuk membebaskan hutang. Okey, kejap kita selak-selak sikit. Okey, 97. Okey, boleh tengok dekat muka surat 97. Contoh dia macam ni. Mana? Ni. Pengurusan hutang. Bagaimana untuk menguruskan hutang? Hutang apa yang boleh kita buat? Hutang apa yang tak perlu kita buat? Okey, boleh dapatkan buku ni, ada juga dekat PG Mall. Okey, kemudian yang seterusnya macam tadilah, hidup di bawah kemampuan. Kalau contohnya tak mampu nak pakai iPhone yang terbaru, hanya boleh pakai duit telefon biasa je, pakai je lah telefon biasa. Kau bukan nak pergi cakap ngapa pun, nak ambil gambar bukannya kau pergi jual pun gambar tu, setakat nak kepuasan diri sendiri, letak kat Instagram. Tak bermanfaat. Melainkan kalau kau jual gambar tu, kau dapat pendapatan, tak apa. Okey, semua bank nak naikkan interest, pening-pening. Betul. Okey. Okey, kan? So maksudnya bila kenaikan interest itu berlaku,
Dan inflasi maksudnya kenaikan interest itu dinaikkan adalah untuk mengimbangi inflasi. Naik interest, inflasi naik. Naik interest, naik inflasi. So maksudnya kita nampaklah sebenarnya inflasi itu semakin naik. Cumanya itulah saya cakap tadi, surat khabar dia tulis ekonomi kemelesetan ekonomi Malaysia tidak terjejas. So macam rakyat pun take it easy lah, Malaysia tak terjejas. Pening sekejap. Okay, so maksud dia macam tu. Okay, so macam Cik Mat jual kerepek. Cik Mat jual kerepek pisang. So maksudnya dia ada pendapatan sampingan selain daripada kerja hakiki. Cik Mat pun jual kerepek pisang. Cik Mat kalau nak ada kerepek pisang boleh dijual. Boleh promote lah kerepek pisang Cik Mat. Contoh dia macam tu. Okey, kemudian bila kita dah hidup bawah kemampuan, betul dulu RM1 5 keping goreng pisang. Sekarang tak tahulah. Okey, 1 dinar dulu boleh beli kambing, sekarang pun boleh beli kambing. Cik Mat susah. Susah nak dapat minyak. Betul. Saya ceritalah, last week saya balik kampung kan cari minyak. Satu kedai boleh dapat 1 pack minyak bersubsidi itulah, 1 pack ataupun 2 pack sahaja. Okey. Dan macam yang Cik Mat pernah ceritalah dekat saya, setiap kali kita nak pergi beli minyak, kita kena beli barang kan. Jadi kedai ni beli telur, kedai ni beli bawang, kedai ni beli kentang untuk dapatkan minyak. Contoh dia macam tu. So itu minyak yang bersubsidi. Saya tanyalah dekat kedai uncle tu, kalau minyak yang tak ada subsidi tu berapa harganya? Uncle tu pun dengan confident dia cakap, minyak dah murah dah sekarang. Dia cakap macam tu. Saya excited lah, berapa? So dia kata 2 kilo RM14. Matilah mak, 2 kilo RM14. Sedangkan 1 kilo RM2.5 je kita beli sebelum ni kan. So maksud dia macam tu lah. Adakah itu masih menyatakan bahawa ekonomi dunia meleset Malaysia tidak terjejas? Kan berapa ramai lah orang yang dah terjejas. Okey, so minyak paket pun dah macam emas. Bayangkan sekali masak goreng kena pakai 20 pack. Betul. So maksud dia macam tu lah. Kalau kita kata susah untuk kita nak dapatkan pendapatan sampingan tu, boleh juga. Cik Mat kalau nak jual dekat PG Mall pun boleh lah. Tapi kadang-kadang barang makanan yang macam kerepek ni susah pula nak jual dekat PG Mall kan. Takut nanti hancur pula bila sampai orang marah pula. Tapi maksud dia macam tu lah, kita boleh dapat sumber pendapatan sampingan. Lepas tu cuba untuk langsaikan hutang dan hidup di bawah kemampuan. So kalau budak-budak yang baru nak up ni, yang nak guna telefon canggih-canggih tu, kalau telefon canggih tu tak memberi manfaat, okey, kalau telefon canggih tu tak beri manfaat kepada anda, pakai je lah telefon biasa. Okey, kemudian yang terakhir, untuk mendepani ni masalah kemelesetan ekonomi ni, tukarkan 10 hingga 50% simpanan ke dalam bentuk emas fizikal. Sebab apa? Macam yang Jen dah tulis dah dekat atas. Okey, bila kita simpan emas, contoh kalau 1 dinar, contohlah 1 dinar boleh dapat seekor kambing 1400 tahun dahulu. Hari ini 1 dinar pun masih lagi boleh beli seekor kambing 1 dinar tahun 2020. Dulu 1400 tahun dahulu pun boleh beli seekor kambing. Hari ini pun boleh beli seekor kambing dengan 1 dinar. Contoh dia macam tu. Okey, tapi kalau contoh RM50 sebelum ni, RM50 contohlah 20 tahun lepas, mungkin kita boleh tolak troli untuk bershopping. Tapi hari ini RM50 ini hanya kita boleh beli 1 botol minyak harganya RM40 lebih. Lepas tu kita boleh jembet lah jajan, ambil lah jajan rota-rota ke apa kan. Jadi sebab tu saya kata kenapa kita kena ada simpanan emas untuk masa depan. Sebab harga emas ni walaupun dia meningkat, tapi kuasa belinya dikekalkan. Okey, untuk siapa yang belum ada simpanan emas, boleh mula simpan emas pada hari ini. Sebab apa hari ini? Sebab anda baru nak terbuka hijab hari ini, nak simpan emas. Lepas tu lagi satu, kenapa kita kena simpan sekarang? Sebab harga emas sekarang rendah. Walaupun harga hari ini dah naik RM1 daripada semalam, tapi harga emas masih lagi rendah. Di mana harga emas tertinggi yang pernah direkodkan pada tahun ini adalah RM301. Tahun lepas RM304. Loan ASB dikira hutang ke?
ASB apa F tu ke, ASBF tu ke. Kalau ASBF tu dia macam hutang paksa. Dia kita paksa dan saya tak pasti sama ada kalau, sebab saya bukan pandai sangat ASB ni tak pandai, saya hanya ASB biasa je. Kalau ASBF tu dia adalah komitmen yang kita kena bayar, which is kita kena tengok sama ada dia punya interest lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar inflasi. Kalau keuntungan yang kita perolehi lebih rendah daripada kadar inflasi, so walaupun dia dah bagi kita keuntungan, kita rugi juga. Contoh ASBF, contoh bagi interest contohnya 4% contohnya, tapi inflasi 5%, so kita dah rugi 1%. So maksudnya itu yang benda yang kita kena tahu. Okey, sama juga dengan simpanan emas ni. Simpanan emas ni bukan kita boleh simpan setahun je, kita kena simpan dalam jangka masa panjang. Untuk orang yang rugi tu sebab dia simpan dalam masa setahun, bukanlah saya kata confirm rugi. Kalau dia memang bijak tak ada masalah. Kalau dia yang tak tahu, tak ada ilmu, yang ikut-ikut orang ni, lebih baik anda simpan untuk tempoh yang panjang. Tempoh yang panjang ni anda boleh tetapkan matlamat. Contohnya nak buat dana pendidikan anak-anak ke, untuk beli rumah ke, untuk contohnya dana persaraan ke, memang tempoh dia panjang. Okay? So memang dia simpan lama, 10 tahun, 15 tahun baru pakai. Contoh dia macam tu. Kan? So contoh kan, ada ke, macam bila orang tanya, ada ke orang nak simpan emas sampai 15 tahun? Contohlah, kalau contoh anak dia hari ni baru kecil, macam anak saya kecil-kecil tu, nak masuk universiti lagi 10-15 tahun, takkanlah besok nak masuk universiti baru hari ni nak simpan duit kan? Memang kita ada dekat SSPN, betul, SSPN itu disimpan dalam bentuk duit. Lama kelamaan duit dalam tu nilai dia akan menyusut, sedangkan kita tahu conversion untuk RM dengan USD pun makin kurang. RM tu makin tak bernilai. Jadi kenapa kita nak simpan dalam jangka masa panjang, which is kita tak tahu in future, mungkin tahun depan 1 USD sama dengan RM5 dah. Contoh dia macam tu, nilai ringgit kita makin jatuh. Okay, ada potensi ke nilai ringgit kita nak makin naik? Okay, kalau contohnya itu USD, apa kata kita bandinglah dengan kita punya Singapore dollar, Sing dollar kan? Kalau Singapore dollar, dalam kad tu tanda tangan siapa? Kad ni ke? Kad ni ditanda pergi ambil seluar. Tanda tangan ni kita punya saya lah. Allahu Akbar. Sekejap. Ni ada barcode, saya takut nanti kena block pula. Sekejap kita punya kad ni ditanda oleh saya, one and only saya yang ada dekat Malaysia yang certified ya. So kalau ada kad, ada setengah-setengah kad ditandatangani oleh founder masing-masing, itu dia bukan certified saya. So Encik Syukur Abdul Syukur ni adalah certified saya. Okay, Mama Rozi, Encik Syukur Anwar ni, Abdul Syukur Anwar ni adalah saya yang certified di Malaysia. Okay. Okay. Ada soalan lagi tak? Okay. So maksudnya tadi kita kata, kenapa kita kena simpan emas? Sebab kalau kita simpan emas, kalau siapa baca paper, dia cakap 50 pound dengan 20 pound tak laku. Itu baru kita cakap 20 pound, 50 pound. Ni belum lagi kita cakap ni duit kita sendiri pun pernah tak laku. Betul ke Mona duit kita tak laku? Jana, bukan tak laku, hilang dia punya value, dah tidak sah diperlakukan. Contoh dia macam ni. Okay, siapa pernah tengok duit yang RM1 keris ni? Okay, RM1 ni masih lagi signnya pun masih dollar sign ni kan. Okay, duit ni pun dah tak laku. Yang ini tak laku, yang ini tak laku bukan dimakan inflasi, yang ni tidak diperakui, tidak sah diperlakukan. Kalau duit biasanya dia ada tulis kat bawah ni kan, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM50. So yang ini nilainya dimakan inflasi.
Okey, sebab dulu RM50 ni boleh bawa barang satu troli, sekarang boleh dapat satu botol minyak je. Yang ini dimakan inflasi. Tapi yang ini tidak sah diperlakukan. Dah tak laku dah. Walaupun dia RM1, kita pergi kedai dah tak laku dah. Atau kedai tak nak ambil dah. Okey, ini RM1 kertas tu, itu dah makan inflasi. Dulu boleh bawa pergi kedai beli jajan, sekarang nak beli jajan pun dah RM2 dah sekarang. Kan? Contoh dia macam tu. Selagi masih sah boleh guna. Ya betul, yang ini selagi masih sah boleh guna, tapi nilainya makin lama makin hilang. Yang ini langsung dah tak sah nak pakai. So maksudnya duit tu kalau kita simpan makin lama, dia makin tak sah nak digunakan. Sebab apa? Kadang-kadang dia enhance dari segi security. Contohnya kan, dipertingkatkan security-nya. Macam duit dolar 50 dengan 20 euro tu dipertingkatkan dia punya security. Okey, tapi kalau contohnya lah saya tanya, kalau you all jumpa emas yang zaman Cleopatra, zaman Fir'aun, walaupun you jumpa, contohnya you jumpa shilling emas, adakah nilai dia sesama dengan nilai emas yang ini? Walaupun berat dan ketulinan dia sama, saya yakin nilai dia tak sama. Okay, sebab apa? Dia ada value yang tersimpan. Daripada berat dan ketulinan, itu value yang kita nampak. Tapi value dari segi zaman silam dia tu kita tak nampak kan. Lagi mendatangkan value dia. So emas kalau kita simpan makin lama makin value. Sama jugalah kalau contoh barang kemas kan. Kalau you tengok, barang kemas orang ni dah lama ni, padu ni, emas sekarang tak macam ni. Kalau makcik-makcik selalu cakap macam tu kan, emas dia masih lagi padu ni, emas lama ni, padu ni. Contoh yang ni, yang ni kosong. Contoh dia macam tu. Emas sekarang banyak kosong, emas dulu semua padu. So lebih valuable. So maksud dia macam itulah. Kalau emas makin lama kita simpan, dia makin valuable. Okey, semakin bernilai. Tak kisahlah nak jual dekat negara mana. Tapi kalau duit dia ada apa nak kata, halangan ataupun border dia lah. Okay, duit ni hanya boleh pakai kat Malaysia. Nak pergi dekat Singapore, value dah tak sama. Pergi kat Thailand, value dah tak sama. Pergi dekat Indonesia, value tak sama. Pergi dekat Filipin pun value tak sama. Padahal kita duduk sebelah-sebelah je pun value dia tak sama. Okay, sebab tu Abang Jad bila dia pergi luar negara, dia bawa emas 4 kilo. Okay, bukan saya yang cakap, Abang Jad sendiri yang cakap. Sajad sendiri yang kata apabila dia pergi ke Australia itu, dia melarikan diri ke Australia, dia membawa 4 kilo emas. Dan sepanjang dia bekerja dekat Malaysia, setiap bulan dia simpan 100 gram emas. So contohlah kan, so dalam masa 4 tahun lah dia kumpul 4 kilo tu. Contoh dia macam tu. So walaupun kita tak boleh nak simpan 4 kilo emas, kita boleh simpan contoh RM100 sebulan, tak apa, simpan je. Sebab itu kemampuan kita. Okay, kita simpan ikut kemampuan kita. So siapa yang tak ada simpanan emas, yang sebelum ni kata aku tak ada duit lah nak simpan emas, tak ada alasan. Okay, tak ada alasan lagi. Sebab ni Bank Dunia ni dah bagi amaran bahawa kemelesetan ekonomi berlaku, inflasi akan berlaku. Jadi nilai duit makin lama makin susut. Apa yang akan meningkat adalah emas. Okey, mungkin ada orang kata nak beli rumah. Okey, kalau you ada nak beli rumah, mampu nak beli rumah, beli, tak ada masalah. Saya educate untuk orang yang selalu kata bahawa dia tak ada duit untuk ada aset. Which is bila you nak beli aset, contohnya aset rumah, apa tu, kalau beli emas public gold tapi tak ambil, maksudnya tak beri alamat, berapa lama emas biji boleh. Sekarang tak ada limit time, boleh je, tak ada masalah. Okay, tapi kalau saya lebih prefer untuk pegang sendiri. Sebab apa? If anything happen, kita boleh lari dan bawa emas kita. Contoh dia macam itulah. Sebab emas public gold dia dekat Pulau Pinang. So kalau you kata you nak biar je, tak ada masalah pun. Kat media sosial selalu bagi tahu masa sekarang masa yang sesuai untuk beli emas, tapi kena tahu emas yang mana patut beli. Ya, betul. Jangan beli emas yang ini untuk disimpan dalam jangka masa panjang. Beli emas yang ini untuk disimpan dalam jangka masa panjang. Emas pelaburan. Sebab apa? Emas perhiasan, dia punya keuntungan akan jadi lebih lambat, lebih kurang 3 hingga 4 kali ganda lebih lambat daripada
emas yang ini sebab spread. Okey, macam Jen ada pengalaman pergi jual emas, pergi gadai emas. So dia dah tahu dah. Okey, bagaimana penerimaan emas-emas ni, berapa banyak spread, berapa banyak apa benda ni. So maksudnya Jen adalah penyimpan emas di bawah bimbingan saya, di mana beliau rajin pergi explore dan sebagainya. Okey, kalau contohnya spread betul, barang kemas ni kadang-kadang 30 hingga 40% kalau kita nak jual, ada yang sampai 50%. Jadi kenapa kita nak untung 50% dia sedangkan kita boleh untung 91%? So maksud dia macam tu. Okey, kejap. Kalau yang Zehra Bet Taylor ni, soalan dia tanya okey, ambil syawal. Mama ambil. Boleh? Itu nak ambil ada 3. Okey. Okey, kalau Zehra Bet Taylor tanya berapa lama nak simpan, tak kisah, tak ada masalah nak simpan lama mana, tapi saya advise untuk pegang sendiri emas ni, sebab bila dah pegang sendiri kita bebas untuk contohnya bawa dia ke mana-mana lah. Kalau kita nak lari ke contoh, bukan nak suruh lari pun, tak adalah. Okey, betul, kalau mahu simpan emas, better simpan emas 999. Saya amat galakkan untuk pegang sendiri emas ni. Contoh kalau you all kata you all takut, boleh saya tahu harga iPhone 14 yang terbaru berapa? Sekejap kita Google. Harga iPhone terbaru berapa? iPhone. Kejap dekat PG Mall saya rasa ada pre-order ni. 4K? Serius lah. Kejap sebab saya tak pernah tahu tau harga. Jen pun tak tahu. Sebab kita orang tak ambil tahu pun harga iPhone ni. Kejap saya check dekat PG Mall. PG Mall. Saya Android je, tu pun beli 200-300 je, as long as boleh pakai. Serius lah. Sekejap iPhone. Sekejap kalau dekat PG Mall ni 13 Pro Max. Okay, kita tengoklah 13 Pro Max kan. Saya tengok harga pun tak pandai. Aduh, payah Sekejap Okay, so contoh tadi berapa? N kata berapa tadi? 4K. Okay, contohlah iPhone tu 4K. Tahu tak 4K tu boleh dapat 4 dinar lebih kurang. 4 dinar ataupun 3 gram lah contohnya. 3 gram. 4, 8, 12. 12 gram lebih kurang tu tak? Sebahagian daripada ni sebahagian daripada ni. Okey, ini 5 dinar, beratnya 21.25 gram, dia separuh dia separuh. Contoh dia macam tu. Tapi kalau 4K tambah sikit lagi dah dapat ni tau. 4 dinar 4K. Ni 5 dinar 5K. Dapat ni dah. Okay. Dan kalau kita beli iPhone tu, contoh saya bukan kutuk orang beli iPhone. Saya cuma cakap kalau you beli iPhone tapi you tak manfaatkan, lepas tu tahun depan keluar lagi iPhone yang seterusnya, you hanya membazirkan you punya duit dengan you punya lifestyle. Tapi kalau you simpan ini, tahun ni mungkin harganya 5,000, tahun depan mungkin harganya dah 6,000, 10 tahun lagi mungkin harganya 10,000. Benda yang sama, simpan je. Okay, nak kahwin nanti boleh jual ataupun bagi dekat orang rumah. Contoh dia macam tu. So saya tak tahulah. Sebab tu saya tak tahu harga dia berapa. Sebab pada saya, kita boleh je untuk saya, sebab saya tak guna iPhone tu, saya guna untuk berkomunikasi dan contohnya buat live macam ni.
As long as boleh berfungsi, boleh je. Tapi saya tak marah untuk orang yang pakai iPhone. Pakailah, tak ada masalah. Cumanya untuk mereka, kalau you rasa you tak mampu beli iPhone, tapi you nak pakai iPhone, lepas tu you buat pinjaman, lepas tu you bayar bulan-bulan, lepas tu tahun depan you dah habis bayar, keluar pula iPhone yang baru. So you jadi macam hamba. Okay, sepatutnya you simpan benda tu. Orang lain pakai telefon 300 boleh pakai 4 tahun contohnya. Okay, memanglah tak bergaya, tapi dia ada simpanan. You pilih mana? Biar apa asal bergaya, ataupun biar nampak sengkit tapi banyak duit. You pilih sendirilah. Okay, sebelum saya nak okay, baru ada 10 gram nak cukupkan 5 dinar. Tambah lagi 10 gram boleh dapat 5 dinar. Okay, 5k plus. Okay, kalau 5k plus dapat ni 5 dinar. Okay, ni 5 dinar ni 5k. Okay. 5 dinar ni 5k. Ya, pergilah kejap lagi. Tak apa-apa ambil. Tak apa ke? Tak apa, Mama boleh habis je live ni. Okay. So maksud dia macam tu lah. Daripada you membazir, tak kisahlah, bukan sebut iPhone je lah. You nak make up kereta ke, bagi dia bertambah laju ke, laju-laju nak pergi mana. Okay. Tapi lebih baik kita simpan emas, ataupun simpan, ada simpanan. Sebab apa? Sebab ni. Okay, kalau you ada iPhone, berlaku kemelesetan ekonomi, dia tidak membantu. Cik Mat katakan salam ke Aida. Ya, dia pergi ambil anak. Dia pergi ambil anak balik sekolah. Okay, so contoh dia macam ni. Yang ini, kalau you ada iPhone ke, kereta laju ke, bila berlaku kemelesetan ekonomi, tak memberi manfaat kepada you. Tapi kalau you ada emas, you boleh jual emas tersebut, dan pada waktu kemelesetan ekonomi, harga barang semua dah naik. So harga emas ni pun akan naik juga. Okay, berbanding dengan kalau kita iPhone tu, of course dia akan hilang dia punya value dia. Sebab apa? Tahun depan dia, you simpan lah jadi tukun, dia macam 3310. Ada orang nak pakai lagi tak? Tak kan? Konsep dia macam tu lah. Walaupun 3310 tu dulu paling best sekali. Contohnya, bila dah simpan 20 tahun, adakah nilai dia meningkat? Jawapan dia tak kan? Sama juga dengan telefon-telefon yang lain. You simpan 10 tahun, you adalah iPad ke apa iPhone. Okay, bila you dah simpan lama, dia jadi tak value. Tapi kalau emas, you simpan lama, dia akan bertambah value dia. Kalau tak percaya, you pergi curi emas Firaun tu, boleh tengok value dia berapa. Dah lama dah tu kan. Contoh dia macam tu lah. Letih lah aku. Okay, contoh dia macam tu. Okay, so saya rasa kita dah banyak dah bercerita kan. Selain daripada kita membebel-bebel ni, kalau ada orang ataupun jika anda ingin memulakan simpanan emas, anda tak ada lagi simpanan emas, tapi hari ini ingin memulakan simpanan emas, sebab dah nampak dah apa yang saya nak cerita dulu. Tahun 2000, emas baru RM38 1 gram ya Cik Mat. Kalau 600 tu, sekejap kita kalkulator sekejap. 600 bahagi dengan 38 ringgit sama dengan 15 gram Cik Mat. 15 gram. Kalau Cik Mat beli dulu, sekarang dah ada 15 gram. Kalau dulu 15 gram tu 600, sekarang 15 gram ni harganya kali dengan harga hari ini 263, harganya dah 4152. Jangan bagi tahu nanti menyesal. Tak apa, biar menyesal sekarang. Menyesal hari ni tak apa, tahun depan dah tak menyesal sebab dah pandai. Okay, alright. Okay, itulah saja kita punya cerita-cerita untuk hari ini. Penat dah kita berkongsi ilmu. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat kepada anda semua. Boleh membuka sedikit hati kenapa takut nak simpan emas. Okay Cik Mat, terima kasih juga join saya punya live. Okay, kenapa kita kena simpan emas? Sebab emas tu dia bermanfaat untuk kita. Emas tu adalah duit, tapi duit itu bukan emas. Duit itu
dalam jangka masa panjang nilainya akan hilang. Tapi kalau emas dalam jangka masa panjang nilainya akan semakin meningkat. So siapa yang belum ada simpanan emas, boleh mula simpan emas rendah RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah. Okay, kalau nak tahu boleh je pergi klik dekat saya punya link dan saya akan daftarkan anda secara percuma. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan kongsi lagi pada hari esok. Banyak lagi buku-buku yang kita boleh dapat manfaat daripada perkongsian saya nanti. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.